Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Anything Anytime akan membentangkan tentang tajuk Tamadun Cina iaitu Sistem Tulisan. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Samita Mohan, Edina, Arsa, Sabrina, Danesh, Livanya, Adam dan juga Claudia. Untuk isi kandungan pembentangan kami pada hari ini, saya sendiri akan mulakan pembentangan tentang pengenalan, definisi dan asal-usul tamadun Cina. Apakah itu tamadun? Secara umumnya, tamadun merujuk kemajuan sesebuah masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Tamadun terbentuk secara evolusi dan memakan masa yang panjang, iaitu daripada manusia primitif yang menjalani kehidupan secara berburu dan memungut makanan sehingga wujudnya manusia moden yang membentuk pelbagai kemajuan dalam kehidupan manusia pada hari ini. Di sebelah Asia Timur, evolusi perkembangan tamadun awal telah digerakkan oleh masyarakat Cina bertempat di Sungai Kuning, Huanghe, ataupun lebih dikenali sebagai tamadun Cina. So, tamadun Cina ni apa? Tamadun Cina ini merupakan salah sebuah tamadun tertua di dunia. Tamadun ini dibina kira-kira 4,000 tahun yang lalu. Kita perlu memahami ciri-ciri dan corak dan aspek dalam tamadun Cina untuk kita memahami masyarakat Cina pada hari ini. Kerana budaya dan cara hidup mereka amat berbeza dengan kebanyakan masyarakat dan tamadun lain di dunia. Seperti yang kita tahu, permulaan tamadun Cina bermula di mana mereka mengamalkan budaya Yang Shua dalam era Neolitik di Cina. Mereka juga menjalankan aktiviti tebang dan bakar, memungut dan memburu, serta menanam sekoi, mengeluarkan sutera dan menghasilkan tembikar daripada tanah liat. Jadi saya akan serahkan kepada Ganesh untuk slide yang seterusnya. Okey, untuk bahagian saya akan buat perbentangan tentang tahap perkembangan tamadun Cina. Tamadun Cina ini dibahagikan kepada 4 zaman, iaitu zaman pembinaan, zaman agungan, zaman peralihan dan juga zaman moden. So, untuk pengenalan dan pembinaan tamadun Cina, seperti yang disebut oleh Sabrina tadi, tamadun Cina merupakan salah sebuah tamadun tertua di dunia. Tamadun ini dibina dan diperkembangkan selama 4,000 tahun, telah membawa kepada kegemilangan dalam beberapa bidang seperti pentadbiran, falsafah, sastera, unsur moral, penciptaan dan sains. Kegemilangan ini membawa kemajuan kemakmuran kepada tamadun ini serta memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat di dunia pada hari ini. Tamadun Cina juga menyamai tamadun-tamadun tua yang lain seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun India dan tamadun Greek. Walaupun kemunculannya tidak sama, namun pencapaiannya adalah standing dengan tamadun-tamadun tadi. Tamadun Cina boleh dibagikan kepada beberapa tahap pembinaan, perkembangan dan kejatuhan. Namun tahap-tahap ini bukanlah satu yang selalu mencapai zaman kegemilangan, tapi arus perubahan masa membantu ketahanan tamadun Cina dan jadi lebih gemilang. So, yang pertama adalah zaman pembinaan. Tahap terawal pembinaan tamadun Cina, peringkat ini muncul kerajaan-kerajaan yang bersilih ganti seperti dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin dan dinasti Han. Tahap ini penting dengan kemunculan sistem politik monarki dan era feudalism. Selain itu, zaman ini juga dikenali sebagai zaman berperang atau zaman musim luruh dan musim bunga. Peperangan dapat dipadamkan apabila negeri Qin yang dipimpinkan oleh Shi Huangdi. Beliau berjaya menyatukan China, revolusi militeri dan perluasan empire dan menjalankan dasar tegas dalam soal bahasa, ekonomi, falsafah dan pentadbiran. Namun, dinasti Qin wujud tidak lama dan berakhir dengan kemunculan dinasti Han. Yang seterusnya adalah zaman keagungan. Dinasti Han merupakan dinasti teragung dalam sejarah tamadun Cina. Hal ini kerana dinasti Han dikagumi oleh masyarakat Cina sehingga mengelakkan diri mereka sebagai orang Han. Antara pencapaian agung dalam dinasti ini ialah bidang pentadbiran kerana mempunyai sistem pemerintahan yang cekap
dan berkesan bagi seluruh wilayah. Hubungan ini berakhir apabila berlaku pemberontakan dalaman. Contohnya, keadaan ini membawa kepada zaman kekacauan dan perpecahan selama 350 tahun. Walaupun pada awalnya China dapat disatukan di bawah dinasti Qin Barat, namun perpaduan ini gagal bertahan lama atas sebab pemberontakan yang dilakukan oleh 8 orang putera maharaja dan serangan orang Shah. Kestabilan dan keamanan di China diganggukan dan zaman ini berakhir apabila dinasti Sui menyatukan China. Tetapi, zaman pemerintahan dinasti Sui adalah singkat kerana maharaja yang menjalankan dasar penindasan ke atas rakyatnya dan timbul pemberontakan dalam negeri. Dengan itu, dinasti Tang menggantikan dan berjaya membina keagungan tamadun Cina. Pencapaian yang dicapai oleh dinasti ini serupa dengan pencapaian yang dihasil oleh dinasti Han. Yang ketiga adalah zaman peralihan. Zaman ini merupakan zaman pencerobohan orang Gaza ke atas Cina sehingga membawa kepada Cina diperintah oleh orang luar. Dua pemerintahan asing di negara Cina ialah pemimpin orang Mongol dan orang Manchu. Namun pada masa itu, orang Cina mencuba untuk membebaskan diri daripada penaklukan asing ini. Dengan itu, dinasti Ming telah muncul di tengah-tengah dua dinasti asing dan usaha untuk memulihkan kerajaan dalam keadaan ketenteraman. Namun demikian, akibat daripada kelalaian dan sikap yang tidak menjalankan interaksi positif, akhirnya tamadun Cina menghadapi ancaman dari kuasa barat pada abad ke-19. Yang terakhir adalah zaman moden. Zaman ini dilihat sebagai tahap pencerobohan kuasa asing di China. Hal ini demikian kerana sikap yang tidak berubah-ubah. Tamadun China hampir mengalami keruntuhan. Namun nilai lama yang ada pada tamadun ini dan pengalaman para pemimpin China membuat tamadun ini kekal hingga hari ini. So, saya akan serahkan bahagian lain kepada Samita. Silakan. Okay. So, selamat petang. Nama saya Samita dan saya akan menerangkan tentang sejarah sistem tulisan. Okay. Sebagai sebuah negara yang sangat luas, negara China mempunyai pelbagai bahasa dan dialek. Sistem tulisan China juga berkembang dengan pesat pada zaman dinasti Shang. Ia dikenali sebagai ideografi yang membentuk gambar-gambar tertentu. Tulisan China merupakan tulisan yang tertua di dunia dan dikenali sebagai Hanzi. Tidak seperti bahasa lain yang ditulis berdasarkan huruf, tulisan Cina iaitu tulisan Hanzi ditulis berdasarkan perkataan. Sistem tulisan tamadun Cina telah berkembang dan telah menjadi asas kepada pembentukan sistem tulisan tamadun lain yang terletak berhampiran dengan negara Cina seperti tamadun Korea dan tamadun Jepun. Melalui penghasilan sistem tulisan juga, tamadun Cina dapat dilihat telah memperkembangkan bidang kesusasteraan mereka dan juga terutamanya melalui penulisan puisi dan lukisan mereka. Sistem penulisan Cina yang lengkap telah dicipta sekitar 3,500 tahun yang lalu di China. Oleh itu, ia dianggap sebagai salah satu tulisan yang tertua di dunia. Menurut legenda, tulisan Cina direka oleh Chakdi, iaitu seorang bangsawan yang berkhidmat untuk Maharaja Huangdi pada tahun 2650 sebelum Masihi. Chakdi sedang memburu di Gunung Yangzhou dan beliau terserempak dengan seekor penyu yang amat kagum dengan urat saraf yang terdapat pada penyu tersebut. Dia mendapat ilham bahawa bentuk urat saraf itu mengandungi makna tersembunyi yang logik dan disebabkan itu beliau telah mempelajari mengenai haiwan-haiwan di dunia, susunan bentuk bumi dan tumbuhan serta bintang-bintang di langit. Daripada semua itu, dia mampu menghasilkan sejenis tulisan yang simbolik, iaitu dikenali sebagai aksara Cina. Tulisan Jepun dan Korea juga dipengaruhi oleh sistem tulisan Cina. Mengenai sistem tulisan, tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi, iaitu tulisan Han, telah dicipta berdasarkan kaedah Jiangxing, iaitu lambang bergambar, Zishi, lambang petunjuk, Yi, lambang petunjuk fikiran, dan Jingsheng, iaitu gabungan bentuk bunyi. Bersamaan dua kaedah yang berfungsi, memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu huruf Cina, iaitu Zhuangzi, mutual semantic transfer, dan Jiaji, iaitu loan character. Kesemua kaedah tersebut dikenali sebagai tergolong sebagai Liu Shu, iaitu
Six Principles of Writing. Selain sebutan bunyi dan maksud, setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. Bentuk tulisan Cina inilah yang telah mengembang kepada perpaduan bangsa Cina dan terbesar dalam tulisan Cina moden. Aksara-aksara sedemikian biasanya terdiri daripada dua bahagian, iaitu piktograf yang menyatakan maksud aksara terbabit dan bahagian fonetik yang berpunca daripada aksara yang disebut dalam cara yang sama atau serupa dengan perkataan yang diwakili oleh aksara baru itu. Untuk seni kaligrafi Cina, iaitu SKC, ia merupakan seni pengembangan tulisan Cina yang dilestarikan sebagai penyampai maklumat berbentuk simbol dan falsafah huruf yang dilakar melalui tulisan orang-orang Cina. Sementara makna seni kaligrafi Cina dapat bererti seni menulis dengan indah. Tulisan tangan yang menghasilkan huruf atau tulisan indah sebagai satu seni itu digunakan dengan menulis menggunakan berlus Cina yang menggambarkan estetika bahasa nenek moyang mereka, iaitu berasal daripada negeri China sendiri. SKC ini dapat dijadikan sebagai aksara dan diekspresikan melalui dua bahagian kandungan, iaitu bahagian pertama untuk yang bermaksud makna perkataan yang ingin disampaikan dan kedua adalah sebutan perkataan tersebut. Kebanyakan perkataan Cina Mandarin mempunyai 3 atau lebih suku kata dan ini memerlukan lebih dari satu huruf untuk menuliskannya. Kreasi dan kreativiti keduanya merupakan asas utama dalam menghasilkan seni tulisan dan kaligrafi Cina dan seniman yang terus berusaha bercipta dan berinovasi agar dapat menghasilkan karya yang berkuantiti dan berkualiti sehingga kini. Keunggulan seni tulisan Cina ini telah diabadikan dalam pelbagai koleksi seni dan juga budaya. Itu sahaja, so saya teruskan ini kepada Claudia. Selamat pagi, nama saya Claudia. Saya akan membentangkan sumbangan tamadun Cina dan antaranya adalah sistem tulisan kaligrafi. Sistem tulisan kaligrafi di Cina dicicirkan oleh garisan dan rentas yang menyerupai bentuk simbol yang berasal dari siang suku dan bahasa. Kaligrafi mengambil teladan dari lukisan cecair dan kreatif dan pemegang kaligrafi percaya bahawa cara terbaik untuk dituliskan ayat-ayat yang terletak di baliknya adalah dengan mempertahankan nilai estetika. Juga, kaligrafi melibatkan pelbagai saiz tulisan serta cara-cara khusus lain seperti cara strok, ketebalan dan pemupukan tutur. Beberapa skrip kaligrafi Cina yang paling lazim telah menjadi popular sepanjang sejarah. Antaranya adalah standard script, seal script dan running script. Setiap font adalah unik dan rangkaian tulisan yang bertujuan mewakili simbol-simbol yang sama akan menjadi ciri dari media yang bertulis. Sistem tulisan kaligrafi Cina telah menginspirasi para anggota seni lukis, sastra dan ligasi. Seni yang secara luas yang digunakan di Cina sejak abad ke-19 hingga ke zaman kini. Kaligrafi masih luas digunakan hari ini sebagai satu cara untuk membuat lukisan, antakan perkataan dan menulis surat atau puisi. Dan seni ini dapat diadakan di istimewa di salah satu institusi tertentu di China. Kaligrafi telah menjadi salah satu sumbangan terbesar tahun China kepada dunia seni dan kesenian. Assalamualaikum, saya Arisa dan saya akan terangkan lebih pada jenis tulisan yang berbentukan sistem bahasa sistem tamadun Cina. So, jenis tulisan Cina Hanzi ia dicipta berdasarkan kaedah Xiangxi berlambang gambar, Z-shape, gambar petunjuk, teori, gambar petunjuk fikiran dan Xiaoshen, gabungan bentuk bunyi. Bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu huruf Cina iaitu Zhuangzi yang mengandungi virtual semantic transfer dan jadi long character.
Untuk jenis cuma tidak. Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa dengan bahasa lama, Quran mencatatkan sejarah penggunaannya yang meluas di zaman silam. Tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. Untuk pembentukan bahasa pula, aks- aksara Cina atau aksara Al ialah sejenis tulisan logogram yang digunakan untuk menulis bahasa Cina, Jepun, Korea dan pada suatu ketika dahulu Vietnam. Tulisan yang serupa sebelumnya dapat dijumpai sekitar 80,000 tahun yang lalu, dan sebuah sistem tulisan Cina yang lengkap telah dicipta sekitar 3,500 tahun yang lalu. China membuatnya salah satu cara penulis yang tertua di dunia. Aksara Cina dikenali sebagai Hanzi, dikenalkan sebagai Hanzi dalam bahasa Cina yang bermaksud tulisan bangsa Han. Di dalam tradisi Cina, setiap aksara berbadan berpadan dengan satu persebutan. Suku kata tetap sebutan akan bertukar menurut di dialek yang berlainan. Hubungan longgar di antara sebutan fonetik dan sesebuah huruf itu membolehkan aksara Cina digunakan oleh berbagai keluarga bahasa yang berlainan. Penggunaan dan cara menulis aksara Cina berbeza dengan setiap budaya yang lain. Sebagai contoh, negara China mula menggunakan tulisan Cina muda pada 1956, tetapi Taiwan dan Hong Kong masih menggunakan tulisan Cina tradisional. Jepang mempunyai tulisan yang diringkaskan sendiri sejak 1946. Sementara Korea menghadkan penggunaan aksara Cina di dalam tulisannya, dia telah menghentikan penggunaan huruf Cina dan tulisannya dan kini menggunakan tulisan Melayu. Aksara Cina secara rasmi dikenalkan sebagai sinograf dan sistemnya sebagai sinograf bahasa-bahasa yang telah mengambil sistem sinograf ini dan juga kata-kata penjimaan dari bahasa Cina dikenalkan sebagai bahasa sinoksi. Tidak kira jika mereka masih menggunakan penulisan Cina secara khusus pada masa sekarang atau tidak, ungkapan sinoksis ini tidak semestinya bermaksud apa-apa hubungan kait genetik dengan bahasa Cina. Bahasa-bahasa Cina utama di dunia secara umum dianggap sebagai bahasa Jepun, Korea dan Vietnam. Pembentukan norma dibilang kesemua variasi bahasa Cina bersifat sebutan dan analitik. Dalam bahasa ini ada keistimewaan kerana pelbagai dalamannya yang meluas. Variasi untuk kawasan di antara variasi atau dialek yang berbeza boleh dibandingkan kepada keluarga bahasa Romance, keturunan bahasa Latin. Kebanyakan variasi bahasa Cina ditutur cukup banyak kelainan lagi, sehingga tidak dapat saling difahami antara satu sama lain. Terdapat di antara 6 ke 12 kumpulan kawasan yang utama bergantung pada segmen klasifikasi, di mana bahasa Mandarin, Wu, Shanghai dan Cantonese, Guangdong
pada ramai penuturannya. Pengenal pastian berasi bahasa Cina ini sebagai bahasa atau dialek menimbulkan keterkaitan. Sebagai bahasa Cina yang baku, berasaskan dialek Beijing daripada golongan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin baku merupakan bahasa rasmi Republik Rakyat Cina dan Republik Cina di Taiwan. Serta salah satu bahasa rasmi Cina pula bersama bahasa Inggeris, Melayu dan Tamil. Bahasa Cina secara tepatnya bahasa Mandarin merupakan salah satu daripada 6 bahasa rasmi tumbuhan bangsa-bangsa bersatu bersama bahasa Inggeris, Arab, Perancis, Rusia dan Sepanyol. Bahasa Cina yang ditutur dalam bentuk dialek Cantonese pula merupakan bahasa rasmi Hong Kong bersama bahasa Inggeris dan Macau bersama bahasa Portugal. Sekian daripada saya. Next saya akan teruskan slide kepada Regina. Nama saya Limanya, saya akan bentang tentang penggunaan tulisan Cina. Okey, kaum Cina di Malaysia menggunakan tulisan Cina ringkas dalam pendidikan sekolah dan kebanyakan media percetakan. Antara aksara Cina atau aksara Han ialah sejenis pengarang lologram yang digunakan untuk mengarang tulisan Cina bertentangan dengan keinginan yang terkenal seolah-olah 4% daripada aksara Cina ditentukan daripada piktograf gambar yang membawa maksud. Dan selalunya hubungan antara kedua-duanya tidak jelas kepada pengguna masa kini. Seterusnya, piktofonetik yang merupakan aksara yang mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian utama adalah untuk maksud perkataan yang hendak disampaikan dan momen ialah pengucapan perkataan. Seterusnya, China mula menggunakan bahasa Cina susulan semula pada tahun 1956, tetapi Taiwan dan Hong Kong masih menggunakan bahasa Cina vocational. Seterusnya, Saya Ildina, saya akan membentangkan tentang pengaruh dan perkembangan tulisan Cina pada zaman ini. Pengaruh perkembangan tulisan Cina telah mempengaruhi bangsa-bangsa lain, terutamanya di Asia Timur seperti Jepun, Korea dan juga Vietnam yang telah mengadaptasi karakter tulisan Cina ke dalam bahasa mereka walaupun mereka mempunyai bahasa sendiri. Perkembangan aksara Cina purba pada era Neolitik didamai di Ningxia. 3,172 lukisan gua yang bertarikh 6,000 hingga 5,000 sebelum Masihi ditemui yang serupa dengan aksara awal yang disahkan sebagai tulisan Cina. Perkembangan aksara 1. Aksara itu kemudian berkembang menjadi piktograf yang diperkenalkan oleh dinasti Shang. Aksara Cina purba mengikuti perkembangan aksara awal yang terdapat di dalam gua sejak zaman Neolitik dan diperhalusi menjadi ideograf atau dalam bentuk simbol objek dalam dinasti Shang. Perkembangan aksara kulit kura-kura. Pada awal penemuan, aksara ini juga terdapat pada kulit dan tulang kura-kura. Perkembangan aksara Cina disempurnakan semula dan ditulis pada sehelai buluh yang dipasang dan ditulis dari atas ke bawah semasa dinasti Zhou. Perkembangan aksara kertas. Tulisan Cina mengalami beberapa perkembangan yang menjadikan penulisan itu sempurna dari warisan nenek moyang dan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tulisan Cina purba telah mengalami kemajuan tertinggi sejak penciptaan kertas dan gam pertama semasa dinasti Han pada 105 Masihi. Pada masa itu, dunia tidak kenal dengan kertas dan gam yang terukir aksara. Sementara, orang Cina sudah mengenal tulisan ini. Kemudian, teknik aksara itu diperhalusi lagi dan boleh dicetak dengan cepat pada mesin cetak purba yang dicipta semasa dinasti Tang. Saya serahkan kepada Adam untuk membentangkan slide yang seterusnya.
Untuk kesimpulan dia, perkembangan tamadun Cina berkait rapat dengan masyarakat, bahasa, aliran falsafah dan kepelbagaian agama. Tamadun Cina mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan agak unik, serta kaya dengan penciptaan dan penemuan sains. Kesemua agama dan konsep-konsep penting dalam tamadun Cina mengajar sistem moral dan ianya adalah penting dalam kehidupan. Next. Jadi itu saja daripada Sampai kumpulan semua. kami. Terima kasih.